Assalamualaikum dan selamat sejahtera diucapkan kepada Dr. Wan Rohila. Kami dari Program Pengurusan Pengajian Polisi kumpulan ke-15 akan membentangkan perbezaan rejim polisi pelaburan asing (FDI) dalam kalangan negara anggota ASEAN. Cabaran perundangan dalam merealisasikan Komuniti Ekonomi ASEAN berdasarkan ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA). Kami telah memilih persamaan dan perbezaan dari negara Malaysia dan Indonesia. Persamaan pertama ialah liberalisasi keuangan. Dalam konteks ini, kedua-dua buah negara ini iaitu Indonesia dan Malaysia telah menggunakan konsep yang sama, iaitu liberalisasi keuangan. Liberalisasi keuangan adalah bertujuan untuk memperkukuhkan kesaling hubungan ekonomi kedua-dua buah negara ini dengan negara yang lain. Selain itu, liberalisasi keuangan ini juga meningkatkan peranan sektor keuangan sebagai pendorong dan pemangkin utama pertumbuhan ekonomi negara. Malaysia dan Indonesia komited kepada dua dimensi yang merupakan kunci kepada integrasi keuangan global, iaitu kemasukan bebas ke dalam industri perkhidmatan keuangan dan juga liberalisasi aliran modal antarabangsa. Persamaan yang kedua ialah perundangan pelaburan. Kedua-dua negara ini mementingkan ketulusan dalam polisi. Hal ini berlaku kerana untuk menarik minat pelabur asing datang berlabur di negara masing-masing, sama ada dalam sektor pembuatan, pertanian dan sebagainya. Oleh itu, ketulusan dalam pelaksanaan bersama, pelabur asing lebih yakin untuk datang berlabur dan kedua-dua negara ini akan memperoleh manfaat dan faedah. Persamaan yang ketiga antara negara Malaysia dan Indonesia ialah penggunaan perlembagaan dalam konflik antarabangsa. Setiap negara-negara anggota ASEAN, terutamanya negara Malaysia dan Indonesia, telah mengamalkan kedaulatan perlembagaan negara. Hal ini dikatakan demikian kerana setiap konflik perundangan yang melibatkan treaty antarabangsa, maka perlembagaan perlu dirujuk semula. Namun begitu, setiap negara anggota ASEAN ini turut menekankan penggunaan perlembagaan negara sekiranya timbul sebarang konflik atau percanggahan dengan undang-undang antarabangsa. Persamaan di antara Malaysia dan Indonesia ialah menswastakan industri. Setiap negara-negara ASEAN, terutama Malaysia dan Indonesia, telah mengamalkan persamaan yang sama di mana kedua-dua negaranya menswastakan industri. Contohnya, pengangkutan, bekalan elektrik dan telekomunikasi. Perswastaan industri ini dapat meningkatkan kecekapan pertumbuhan ekonominya. Persamaan yang terakhir antara Indonesia dan Malaysia ialah memegang kepada kepentingan nasional. Kepentingan nasional dapat menjaga hak rakyat selari dengan proses pembangunan. Hak rakyat juga diletakkan di dalam undang-undang supaya lebih terjamin. Pegangan kepentingan nasional yang sama memberi impak yang baik kepada kedua-dua negara, iaitu dalam mengejar faedah integrasi serantau. Seterusnya ialah perbezaan antara Malaysia dan Indonesia. Yang pertama, perbezaan dari segi keterbukaan. Di Indonesia, bukan semua sektor adalah terbuka kepada pelabur asing. Kerajaan Indonesia telah mengeluarkan senarai negatif yang mana menyenaraikan beberapa jenis keterbukaan. Senarainya ialah sektor yang dibuka dengan syarat tertentu, serta sektor yang tidak dibuka kepada pelabur asing dan sektor yang tidak langsung dibuka kepada mana-mana pelabur. Ini adalah untuk memberikan ketelusan kepada para pelabur. Berbanding pula dengan Malaysia, menurut OECD iaitu Organisasi untuk Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi, Malaysia merupakan negara yang paling terbuka di Asia Tenggara dari segi statutori. Keterbukaan Malaysia dari segi statutori iaitu undang-undang adalah kesan daripada krisis keuangan Asia 1997. Yang kedua antara Malaysia dan Indonesia ialah Malaysia melandaskan dasar ekonomi baru yang bertujuan untuk mengimbangi sosioekonomi. Namun, kerajaan campur tangan dari segi perundangan,
peruntukan dan produksi. Selain itu, Malaysia juga mendapat halangan statutori akibat daripada kesan Kewangan Asia 1997. Oleh itu, kerajaan meletakkan halangan daripada pengagihan dan komunikasi serta pelabur asing juga mengalami kesan daripada pergabungan dengan syarikat tempatan dan perjalanan operasi. Bagi Indonesia pula, Indonesia dilihat lebih terbuka secara relatif daripada Malaysia. Hal ini kerana mereka mempunyai perlindungan dan hak pengagihan serta penghantaran balik. Selain itu, setiap masalah yang timbul akan diselesaikan melalui timbang tara. Namun begitu, bukan semua sektor terbuka kepada pelabur asing kerana setiap sektor yang dibina mempunyai syarat-syarat yang tertentu. Perbezaan antara negara Indonesia dan Malaysia adalah dari segi undang-undang yang dipakai oleh layanan nasional. Malaysia telah mengaplikasikan ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA) yang menerangkan bahawa Malaysia menyatakan bahawa layanan nasional tidak akan terpakai kepada pemberian lesen dan permit. Termasuklah isu jumlah limitasi dan juga mana-mana lesen yang tidak diberikan. Jelaslah bahawa Malaysia tidak menggunakan prinsip layanan nasional berbanding dengan negara Indonesia kerana layanan nasional merupakan sifat terbuka kepada para pelabur. Manakala negara Indonesia telah memperkenalkan undang-undang pelaburan yang baru dengan tujuan untuk menjadikan Indonesia lebih menarik untuk pelabur asing. Ini termasuklah peruntukan yang memberikan ketulusan undang-undang iaitu prinsip tiada diskriminasi yang mana melibatkan layanan nasional kepada pelabur asing, perlindungan daripada pengagihan dan hak kepada pemindahan dana dan penghantaran balik. Tambahan lagi, jika terdapat pertikaian antara syarikat asing dengan kerajaan Indonesia, pertikaian ini dapat diselesaikan melalui timbang tara antarabangsa. Manakala, perbezaan di antara negara Malaysia dan Indonesia ialah jumlah hutang pelabur asing. Jumlah pelabur asing yang dipegang oleh negara Malaysia ialah meningkat kepada 24%, manakala bagi negara Indonesia pula, pegangan jumlah pelabur asing telah merosot kepada 27%. Kemerosotan ini nampaknya memberi beberapa insentif kepada pelabur berpotensi. Perbezaan antara Malaysia dan Indonesia boleh dilihat melalui aliran keluar bersih dan aliran masuk. Terdapat data mengenai aliran keluar bersih dan juga aliran masuk bagi kedua-dua negara pada tahun 2020. Malaysia mencatat aliran masuk sebanyak 5.4 bilion ringgit Malaysia, manakala Indonesia mencatat 28.2 bilion aliran keluar bersih. Oleh itu, negara Indonesia boleh mengaplikasikan pelaksanaan yang sama seperti Bank Negara Malaysia untuk menambah aliran masuk.